Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 3, iaitu kelestarian alam sekitar. Jadi kita mulakan pembelajaran kita dengan subtopik 3.1, iaitu kitaran hayat produk. Jadi yang pertama kita akan tengok mengenai jejak karbon. Jadi jejak karbon atau carbon footprint merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Jadi ini kita boleh tengok pada rajah 3.1 di sini. Kita ada contoh untuk jejak karbon. Jadi kita lihat di sini antara perkara-perkara yang membebaskan karbon dioksida, kita ada penggunaan bahan api, aktiviti persendirian, penggunaan gas, pengangkutan, penggunaan tenaga elektrik, air dan sebagainya. Dan di sini kita ada imbangan ataupun offset, iaitu aktiviti yang dapat mengurangkan jejak karbon. Kita ada kita semula daripada tumbuhan, kita semula dan juga pulupusan sampah yang betul lah. Okey, yang kedua, rajah 3.2 pula menunjukkan satu contoh label jejak karbon pada produk bahan pencuci. Ini contoh bahan pencuci. Di bungkusannya kita ada maklumat mengenai jejak karbon dia bagi setiap cucian, untuk 750 gram menghasilkan 750 gram karbon dioksida. Jadi itu kesan dia lah. Okey, jadi kita boleh gunakan ini sebagai panduan kita untuk membeli produk-produk yang mesra alam lah. Okey, yang ketiga, contoh aktiviti imbangan jejak karbon termasuklah penggunaan tenaga angin dan tenaga suria untuk menjanakan tenaga elektrik tanpa membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Dari tenaga angin kita gunakan turbin untuk memutarkan dan dinamo menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga suria kita gunakan sel suria. Kalau di Pahang kita ada di Gambang, kita ada satu kawasan luas yang mengaplikasikan tenaga suria ini. Okey, yang kedua, penanaman tumbuhan hijau yang menyerap karbon dioksida daripada atmosfera. Jadi juga pentinglah kerana hanya tumbuhan sahaja yang boleh mengurangkan gas karbon dioksida dalam dunia kita secara semula jadi. Di sini kita ada sedikit input ekstra. Imbangan merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Jadi imbangan ini kita dapat lihat pada jejak karbon. Di bawah ni kita ada imbangan ni lah, kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Yang keempat, kajian jejak karbon bagi seseorang individu lazimnya bermula dengan mencerakinkan produk yang digunakannya dalam sehari. Sebagai contoh, peti sejuk dan jam elektrik merupakan suatu produk yang digunakan sepanjang hari dalam kehidupan seseorang individu. Yang keenam, jejak karbon penggunaan peralatan elektrik seperti cerek elektrik dalam sehari dapat dianggarkan dengan cara menentukan jumlah karbon dioksida yang dibebaskan daripada penggunaan cerek elektrik yang berkenaan. Contoh kalau diberikan di sini, sebuah cerek elektrik yang berkuasa 2 kW digunakan selama 0.5 jam sehari. Hitungkan jejak karbon penggunaan cerek elektrik dalam sehari dengan anggapan yang berikut. Anggapannya, penggunaan 10 kWh tenaga elektrik menghasilkan 8 gram karbon dioksida. Jadi penyelesaian dia, yang pertama kita tahu kuasa cerek elektrik adalah 2 kW. Kekerapan penggunaan cerek elektrik dalam sehari ini bergantung pada individu. Katakan 0.5 jam, 0.5 joule, sorry. Tenaga, bukan J ni merujuk pada jam. Jadi ini pun 10 kW jam lah. Okey, 0.5 jam tenaga elektrik digunakan dalam sehari. Jadi kita darabkan kuasa cerek elektrik darabkan dengan kekerapan. Jadi kita akan dapat 2 darab dengan 0.5 jam. Maka kita dapat 1 kW jam. Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ialah 1 kW jam bahagikan dengan 10 kW jam darab dengan 8 gram. Jadi kita akan dapat nilai dia 0.8 gram. Jadi jejak karbon untuk penggunaan cerek elektrik dalam sehari ialah 0.8 gram. Jadi ini untuk sehari. Jadi kalau kita darabkan dengan bulan, dia lain lah. Okey, sebenarnya jejak karbon, carbon footprint dan tapak tangan karbon, carbon handprint bagi sesuatu produk. Jadi yang pertama, jejak karbon, carbon footprint bagi
sesuatu produk merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Manakala tapak tangan karbon pula, carbon handprint bagi suatu produk merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Jadi itu perbandingan dia, perbezaan dia. Jejak karbon merujuk kepada impak negatif kepada alam, tapak tangan karbon pula merujuk kepada impak positif. Jadi kita boleh tengok pada jadual 3.1 yang menunjukkan langkah-langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan jejak karbon. Okey, jadi langkah tapak tangan karbon yang pertama, penggunaan bahan jejak karbon rendah. Penerangan dia, bahan binaan seperti kayu adalah contoh bahan boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Maksudnya kayu pokok kalau kita amalkan selepas tebang tanam semula, maka dia boleh jadi bahan yang boleh barulah. Okay. Yang kedua, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan tenaga produk. Ini kebanyakan alat elektronik sekarang ni berusaha untuk mencapai langkah yang kedua ini. Penerangan dia, bateri yang boleh dicas semula dan sel suria merupakan produk yang mempunyai kitar hayat yang panjang dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Yang ketiga, penggunaan sumber tenaga jejak karbon rendah. Stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa hidroelektrik adalah contoh sumber tenaga boleh baharu yang tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera, kerana hidroelektrik ini dia menggunakan air. Contohnya di Malaysia kita ada empangan kenyir, empangan bakun dan sebagainya. Okey, seterusnya pengubah tenaga dengan kecekapan tenaga yang tinggi. Jadi penerangan dia, peralatan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga yang berkadaran 5 bintang. 5 bintang menunjukkan kecekapan tenaga yang tinggi. Jadi kita mesti berusaha lah untuk menggunakan produk yang ada 5 bintang ini. Seterusnya, langkah seterusnya, pengurusan sisa yang cekap berkonsepkan 5R, iaitu refuse, reduce, recycle, reuse dan rot. Jadi pengurusan sisa berkonsepkan 5R, mengurangkan sisa dengan yang pertama, R yang pertama, tidak menerima produk yang tidak diperlukan, refuse, tolak. Yang kedua, mengurangkan kuantiti produk yang digunakan, reduce, kurangkan penggunaan plastik dan sebagainya, sebagai contoh. Yang ketiga, kitar semula produk, recycle. Yang keempat, guna semula produk, reuse. Dan yang terakhir, memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos, itu rot, reput. Langkah yang terakhir, penyingkiran dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon dan pengumpulan karbon dalam biojisim. Jadi sinki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang menyingkirkan karbon dioksida daripada udara apabila karbon dioksida terlarut dalam air laut dan diserap masuk ke dalam tumbuhan hijau. Jadi produk karbon dalam biojisim dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Jadi juga di sini pada rajah 3.3 juga besarkan sikit. Begini untuk dia. Okey, juga di sini ini yang berlaku dalam hutan. Okey, kalau kita tengok di sini, aktiviti manusia akan membebaskan gas karbon dioksida, respirasi tumbuhan dan haiwan juga membebaskan gas karbon dioksida, penguraian juga membebaskan gas karbon dioksida. Jadi apa yang berlaku di sini tunjukkan gas-gas karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis, dan karbon dioksida tadi dikurangkanlah dalam atmosfera, dan ditukarkan menjadi glukosa oleh tumbuhan. Jadi ini mengurangkan gas karbon dioksida lah dalam dunia kita. Dan di sini juga sebahagian daripada karbon dioksida ini dia akan larut ke dalam tanah, membentuk karbon tanah. Okey, manakala di laut pula berlaku juga proses ini, di mana karbon dioksida dalam atmosfera akan melarut dalam air laut, disebabkan sebagai contoh bila ombak berdentum dan sebagainya. Ini menambahkan lagi, meningkatkan lagi proses ini, dan berlaku fotosintesis di dalam laut, sebab dalam laut juga ada alga yang boleh menggunakan gas karbon dioksida ini dalam fotosintesis, ataupun pokok-pokok
tumbuhan lain yang lebih besar yang ada dalam laut juga boleh melakukan fotosintesis dengan syarat mesti ada klorofil dan dia akan mengurangkan gas karbon dioksida ini dan membentuk karbon enapan laut. Jadi ini penguraian juga mungkin berlaku lah. Jadi ini juga menambahkan gas karbon dioksida dalam udara, dan ini kitar ini akan berterusan lah. Jadi ini menunjukkan hutan dan lautan adalah contoh sinki karbon. Sekarang kita tengok kitaran hayat suatu produk. Jadi kitaran hayat umum suatu produk boleh dikelaskan kepada dua, iaitu yang pertama, bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan dan dikitar semula, cradle to cradle life cycle of a product. Yang kedua, B, bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan dan dibiarkan mereput, cradle to grave life cycle of a product. Okey, jadi belajar 3.4 ni kita boleh lihatlah kitaran hayat bagi suatu produk. Okey, di sini yang pertama kita ada cradle to cradle life cycle. Jadi sumbernya adalah tumbuhan. Tumbuhan tadi, pokok tadi akan digunakan dalam proses pembuatan. Kemudian produk tadi akan dihantar menggunakan lori pengangkutan. Kemudian bahan tadi akan digunakan sebagai, contohnya sebagai kertas untuk buat buku dan sebagainya. Kemudian bila dah habis penggunaannya, akan dilupuskan. Daripada pelupusan, bahan tersebut akan dikitar semula, jadi hantar semula kepada kilang untuk digunakan semula bahan tadi. Jadi ini cradle to cradle life cycle. Sebab di sini dikira sebagai tempat mula dia. Jadi mula ke mula semula. Jadi ini recycle. Okey, yang kedua kita ada kitar cradle to grave life cycle, bermula daripada tumbuhan sebagai sumbernya, masuk ke kilang, proses pembuatan, dihantar melalui sistem pengangkutan, digunakan bahan tersebut contohnya sebagai buku, kertas, kertas sebagai buku. Okey, dilupuskan, kemudian bahan yang dilupuskan tadi direputkan, direputkan. Jadi ini cradle to grave. Grave ni masuk kubur. Inilah perkuburan direputkan. Okey, seterusnya kita tengok isu mikroplastik dalam rantaian makanan. Jadi mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Jadi 5 mm ni mudah ditelan oleh hidupan akuatik. Yang kedua, sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia, yang menggunakan nylon dan sebagainya, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Yang ketiga, isu mikroplastik dalam rantaian makanan timbul adalah disebabkan oleh pemindahan mikroplastik antara pelbagai jenis organisma sehingga berakhir dalam badan manusia melalui pemakanan dalam siratan makanan. Kita tengok pada rajah 3.5 ni apa yang berlaku. Okey. Kecilkan sikit. Okey, apa yang berlaku di sini? Jadi kitarnya bermula daripada, besarkan sikit bermula daripada mikroplastik yang wujud dalam tekstil buatan manusia. Contohnya nylon. Nylon ini dibuat daripada sumber petroleum yang digunakan untuk buat baju. Banyak baju sekarang ini dibuat daripada nylon. Jadi daripada baju ini kita basuh menggunakan serbuk pencuci. Jadi serbuk pencuci ini akan menyebabkan ada mikroplastik yang tercabut daripada baju tadi. Jadi selepas kita keluarkan air daripada mesin basuh kita, mikroplastik daripada sabun pencuci pakaian tadi akan masuk ke dalam aliran jasad air semula jadi, sungai contohnya. Jadi mikroplastik tidak dapat ditapis dan akhirnya disingkirkan ke lautan. Dan tidak, sebabnya dia plastik tidak boleh diuraikan secara semula jadi. Jadi ini contohlah mikroplastik daripada sisa plastik yang kita buang dalam jasad air. Okey, kemudian sebahagian daripada mikroplastik ini akan masuk ke dalam badan plankton, dan bila plankton ini dimakan oleh ikan, maka mikroplastik ini berada dalam badan ikan tadi. Okey, dan seterusnya kalau kita tangkap oleh ikan tadi untuk makanan kita, ikan yang tercemar dengan mikroplastik akhirnya dimakan oleh manusia dan
haiwan lain. Jadi ini turutan-turutan yang berlaku dalam kitar mikroplastik inilah. Jadi yang keempat, pemindahan mikroplastik tersebut dalam rantaian makanan menjadi satu isu pemakanan yang boleh mengancam kesihatan manusia. Kita pun tidak boleh menghadamkan plastik. Jadi dia boleh mendatangkan masalah kepada sistem usus kita, pencernaan dan sebagainya lah. Okay, yang kelima, langkah-langkah di bawah dapat dijalankan untuk membantu mengurangkan mikroplastik dalam rantaian makanan. Jadi yang pertama, kaedah dia mengurangkan penggunaan produk plastik. Jadi sekarang ni banyak langkah-langkah diambil untuk mengurangkan produk plastik ini. Yang kedua, menguruskan sisa plastik yang berkonsep 5R tadi, refuse, reduce, reuse, recycle, rot. 5R tu. Okay. Yang ketiga, menggunakan idea pengurusan cekap seperti proses kita semula, upcycle, yang menghasilkan produk plastik baru yang punya nilai lebih tinggi daripada produk asal. Jadi kalau kita boleh kita semula plastik yang sedia ada, maka tidak akan ada lagi bahan plastik baru yang akan dihasilkan. Okey, yang keenam, langkah 3.7 menunjukkan contoh-contoh produk yang dapat dihasilkan daripada proses upcycle. Ini. Okey, jadi kita produk-produk plastik tadi selepas habis hayat penggunaannya sudah tidak digunakan lagi, kita boleh ubah sesuai di sinilah produk upcycle ni. Contohnya ini kita ada bola keranjang yang ditukarkan menjadi tempat untuk kita tanam pokok. Ini contohnya. Ataupun ini botol air yang boleh kita gunakan untuk penanaman hidroponik di sini. Ini contoh bekas-bekas isi minyak. Kita gunakan sebagai meja, kita gunakan sebagai tempat barbecue ke dan sebagainya. Ini kayu-kayu terbuang, kayu-kayu sisa daripada pellet dan sebagainya, kita gunakan untuk buat kita buat perabot yang ringkas. Okey, sekarang kita tengok praktis 3.1. Jadi kamu boleh jawab soalan ini dan cuba untuk menguji kefahaman dan ingatan kamu mengenai apa telah pun kita belajar dalam bab ini. Jadi darjah 1 menunjukkan jejak karbon. Jadi ini jejak karbon darjah 1. Soalan yang pertama, apakah jejak karbon? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi jejak karbon dalam suatu produk kegunaan harian seorang individu terhadap kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, apakah perbezaan antara jejak karbon dengan tapak tangan karbon bagi suatu produk? Yang keempat, nyatakan 2 jenis kisah hayat umum bagi suatu produk. Soalan yang kelima, apakah upcycle? Soalan yang keenam, apakah yang dimaksudkan dengan plastik dan bagaimanakah mikroplastik dihubung kaitkan dengan rantaian makanan. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk bab ini. Kita akan sambung kemudian dengan subtopik 3.2, itu pencemaran alam sekitar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.